Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menonton dan saya juga mengucapkan semoga tuan-tuan dan keluarga berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan selamat. Okay. Jadi hari ini 26 April 2020, sekali lagi saya bersiaran dengan tajuk perkongsian pengalaman mendidik anak AST berpuasa dan solat tarawih. Okay. Saya ini adalah berikutan daripada beberapa posting daripada rakan-rakan kita di Autism Malaysia yang saya rasa bertanya soalan yang sama. Jadi saya ingin berkongsi berdasarkan kepada pengalaman. Program ni, live ni dijalankan atas nama Bicara Ilmu Autism Malaysia. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan rasa apa yang disampaikan itu bermanfaat dan berguna, tuan-tuan dan perempuan bolehlah membuat sumbangan kepada Persatuan Autism Muslim Malaysia ya. Seikhlasnya. Jadi kita terus kepada kita punya topik untuk sesi kali ini. Okey, apa yang saya nak sampaikan ini adalah yang pertamanya berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri dan isteri. Yang keduanya saya nak highlight kat sini adalah apa yang saya laksanakan kepada anak tak semestinya sesuai dengan anak autism yang lain. Jadi itu kena jelas, tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh cuba dan mengubah suai mengikut keadaan anak. Dan yang ketiga, saya tak akan membicarakan tentang hukum kerana bukan bidang kepakaran saya, tapi saya mengambil pandangan di mana saya sebagai ibu bapa wajib memberikan pendidikan agama, wajib memberikan pendidikan agama seperti mana saya memberi dia didikan tentang akademik, tentang dia belajar terapi sebagainya. So saya mengambil pendekatan di mana kalau mereka boleh belajar akademik, kenapa tidak mereka boleh belajar agama, okay? Mengikut kemampuan mereka. So kena jelas tiga benda ni. Okay. So ada dua topik yang akan dibincangkan, puasa dan solat tarawih. Okay. Jadi kita sebelum saya pergi ke ke topik puasa ni, macam mana saya implement atau laksanakan cara kaedah untuk didik anak saya. So ada beberapa strategi yang saya boleh senaraikan. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan tak boleh salin pun tak apa, nanti insyaAllah lepas ni saya akan buat satu video lain yang sudah disunting untuk masukkan teks-teks ni. Okay. Okay, strategi yang saya atau dan si gunakan berulang kali sebenarnya, bukan untuk solat saja, sebenarnya untuk mengajar benda-benda lain juga. Okey, strategi yang pertama adalah biasanya saya akan mulakan dengan langkah yang paling mudah. Okey, langkah yang paling mudah. Kemudian ulang langkah tersebut sehingga anak mahir, sehingga dia jadi rutin. So maksudnya dia faham benda tu, dia kena buat. Ada setengahnya maybe dia tak faham tapi dia menjadi kebiasaannya, dia akan buat. Okay? Itu matlamat. So tujuannya adalah apabila dia dah kuasai satu rutin tu, satu langkah tu, dia akan terus buat dan kita mudah untuk memberi kefahaman jika mereka belum faham kenapa kena buat benda tu. Okay. Tapi sebelum memberi kefahaman tu, kita kena praktikkan dulu supaya mereka boleh laksanakan langkah atau rutin tu. Okay. Kemudian bila dia dah mahir dengan satu langkah tersebut, saya akan tambah langkah
baru dalam rutin tersebut. Sedikit demi sedikit, bukan serentak. Okay? Tapi ada masa juga langkah atau rutin ni kita bagi dia bukan satu saja, mungkin dua atau tiga, tapi dia bukan dalam sekuen lah, dia bukan dalam urutan, tapi dia dalam lompat-lompat. Mungkin langkah satu, langkah tiga, dan langkah lima. Yang langkah dua, tiga tu langkah satu, tiga dan lima. Jadi langkah yang tengah tu antara satu dan tiga tu kita skip dulu sebab dia tak boleh nak lakukan. Okay? Dan kemudian kekuatan anak saya adalah berdasarkan kepada praktikal, kinetik dan audio, suara. So dia apabila saya ajar dia dengan praktikal, maksudnya saya bersama-sama dengan dia, tunjuk dia cara dibuat. So dan dengan suara arahan, so dia boleh dapat kuasai langkah tersebut dengan mudah lah. Yeah. So saya gunakan kekuatan dia. So conclusion kat sini strateginya adalah menggunakan kekuatan cara pembelajaran anak. Okay. Dan kemudian sediakan reward, sangat penting untuk menggalakkan. Even anak normal buat anak tipikal, mereka perlukan sesuatu untuk mendorong mereka membuat apa yang kita mahu. Okay? Jadi reward macam anak saya untuk dia apabila makan pada masa permulaan mengajar di puasa tu, dia suka dengan roti gardenia. So jadi saya kena pastikan stok roti gardenia tu sentiasa ada di sepanjang tempoh berpuasa. Okay. Kemudian strategi seterusnya adalah mengenai ketepatan rukun dan tertib solat tu. Saya berkompromi, bukan maksudnya saya abaikan, tapi di peringkat dia saya perlu tunjukkan dulu cara apa yang patut mereka buat. Okay. And then kalau kita terangkan dulu, kalau kita terlalu stringent ataupun terlalu strict mengikut step-step rukun tu, mungkin pendekatan tu sukar untuk anak ikut. Okay. Jadi itu strategi yang saya selalu guna pakai dalam setiap apa benda pun, aktiviti ataupun langkah proses yang saya nak buat dengan anak saya untuk mengajar anak saya. Ada satu lagi, live saya sebelum ni adalah berkenaan dengan apa ibu bapa yang patut buat ketika ada anak ASD. So salah satu peranan yang perlu dibuat adalah, yang perlu dilakukan adalah sebagai jurulatih. Okay? Jadi untuk soalan, peranan jurulatih itu sangat penting. Kita kena tunjuk, kita kena ajar dia, kan. So bukan sekadar arahan berdasarkan gambar dan video saja. So kita kena bersama-sama dengan dia. Okay. Baik. Jadi itu strategi. Kemudian saya terus masuk kepada macam mana saya mengajar anak saya berpuasa first, berpuasa. So sebelum kita sentuh mengenai macam mana saya ajar anak puasa, so kita tengok dulu puasa tu, dalam puasa apa benda yang kita kena ajar sebenarnya pada anak ni. Proses dia, puasa tu ada banyak benda yang kita kena ajar. Okay. Yang pertamanya, ya ini saya rasa yang penting lah. Yang pertamanya kita kena ajar dia niat. Betul tak? Niat berpuasa. Yang keduanya kita kena ajar dia waktu sahur dan waktu berbuka dan berapa lama, tempoh masa. Ini yang paling sukar sebenarnya sebab mereka tak faham konsep puasa pada masa tu. Anak saya tak faham. Okay. Dan kemudian berapa lama nak kena berpuasa di berapa hari? 1 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Kena bagi tahu dia berapa lama tempoh puasa ni. Kemudian yang keempat adalah apabila berpuasa kita kena ajar dia apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okay? Apa yang boleh dan apa tak boleh. Jadi kepada 4 perkara ni, macam mana saya terapkan, macam mana saya didik anak saya lah.
Sebenarnya saya tidak pergi kepada macam saya cakap yang tadi mula-mula tadi, strateginya adalah mulakan dengan langkah yang paling mudah, okey, yang paling mudah. So anak saya mula diajar berpuasa, mula diajar berpuasa ketika dia mula bersekolah di sekolah rendah, umur 7 tahun. Okey. Sebelum tu tak diajar berpuasa sebab saya pun tak tahu macam mana nak ajar, and kemudiannya tak ada reason, tak ada sebab kenapa dia tak makan di rumah tu yang dia tak faham. Okey. Jadi apabila dia bersekolah, okey, apabila dia bersekolah, makanan harian di sekolah di semasa waktu bersekolah tu hanyalah susu di waktu pagi dan bekal roti gardenia, jagung ataupun coklat, dibawa ke sekolah, dan kemudian balik tengah hari dia akan menyusu sekali lagi, dan pada masa tu dia hanya nasi belum lagi, cuma makan roti lagi, dan kemudian malam pun makan roti dan susu. So itu makanan harian pada peringkat awal pada masa tu. Okay. Jadi apabila dia bersekolah dan tiba waktu bulan puasa, so saya dan isteri mengambil keputusan untuk mendedahkan dia dengan ibadat puasa lah. So macam mana? Yang pertama sekali adalah saya mengajar dia, beritahu sekarang adalah bulan puasa. Bulan puasa tak boleh makan di sekolah di depan orang ramai. Itu pertama sekali yang saya ajar. Saya tak ajar dia tentang niat, saya tak ajar dia tentang apa tu puasa. Saya cuma ajar dia ini bulan Ramadan, bulan puasa, so kita tak boleh makan di sekolah di depan orang ramai. Okay? Jadi dia pergi sekolah, sarapan macam biasa, susu dan makan roti. Okay? Kemudian dia tak bekal roti. Okay? Sampailah tengah hari. So alhamdulillah dia boleh ikut langkah tu lah, tapi dalam pada masa tu pun kami bekalkan juga roti dalam beg in case kalau dia minta makan, sebab kalau dia minta makan tak ada roti, dia jadi tantrum, susah cikgu kat sekolah nak handle dia. Jadi bekalkan juga dan bagi tahu cikgu kalau dia perlukan roti, so makan. Jadi dalam tempoh tersebut ada juga dia makan di halayak ramai, ada harinya dia okey, so on and off, okey. Tapi buat pertama kalinya kiranya saya boleh ajar dia untuk supaya tidak makan di depan orang ramai, dicebangkan kawan-kawan di dalam bulan Ramadan. So macam mana saya nak bagi tahu bulan Ramadan ni pada dia? Dia pun tak tahu bulan Ramadan ke Januari, Februari ke, dia pun tak faham. Ramadan, Syawal pun dia tak faham. Jadi saya menggunakan kalender. Saya menggunakan kalender kuda. Kalender kuda tu sangat berguna sebab kalender kuda tu ada multiple ada Masihi dengan Hijrah kan. Jadi saya akan bagi tahu dia kalender tu marking hari apa start berpuasa bulan Ramadan dan sampai bila dia kena ni. Jadi bila dah sudah tu kita akan pangkah. Tapi sebagai persediaan sebelum bulan Ramadan tu kita dah bagi tahu dia seminggu 2 minggu awal lagi. Dah cerita kat dia so berapa hari bulan akan ada Ramadan, kita tak akan ada kita tak boleh makan dekat tempat public, dekat sekolah tak boleh makan, tak boleh menyusu. Dan kita ajar tu. Jadi apabila tiba bulan Ramadan tu dia boleh menerima, kata orang tu tak 100% perfect, tapi bolehlah, maksudnya kadang-kadang ada bocor ada dia follow, kadang-kadang dia tak follow. It's okay. Itu di peringkat awal tu macam mana saya perkenalkan puasa dan bulan Ramadan di peringkat awal pada umur dia 7 tahun. Dan saya amalkan benda yang sama pada tahun berikutnya.
dan berikutnya. Okey. Dan strategi yang saya pakai sebelum ni, yang saya sebut tadi adalah saya akan tambah langkah berikutnya di dalam proses puasa tadi, sedikit demi sedikit dalam puasa yang berikutnya. Okay. Jadi puasa yang berikutnya saya cuba tambahkan masa. Okay. Tambahkan masa daripada pagi dia tak makan, dia sampai ke petang. Petang tu mungkin dapat buka dengan kita, ataupun mungkin dia makan awal lah, dalam pukul 4 ke 5 tu dia dah makan. Okay. Jadi itu strategi macam mana saya anjakkan dia, fahamkan dia tentang puasa dari segi waktu hari pada hari tersebut. Okay. Daripada awal sampai ke berbuka. Okay. So saya tak ingat berapa lama yang dia boleh dapat penuh satu hari tak makan. Okay. Dia sarapan pagi tapi dia tak makan sampai ke buka. Okay. Saya tak ingat, tapi sampai satu memang dia boleh berjaya. Tempohnya agak lama. Saya rasa sehingga dia umur 11-12 tahun baru dia boleh dapat master benda tu. Maksudnya apabila tiba bulan Syawal, bulan Ramadan, dia tahu itu bulan Ramadan, bulan puasa, tak boleh makan depan orang ramai, dia kena makan pagi saja dan dia kena tahan lapar sampai ke maghrib. Itu dia faham. So lebih kurang umur 11-12 tahun. Okay. Kemudian macam mana tentang sahur pula? Macam mana kami ajar dia tentang sahur? So apa yang kami buat adalah dalam proses daripada umur 7 tahun sampai dia umur sebelum dia boleh makan sahur makan sahur bersama kita tu, tiap-tiap hari sebenarnya kita cuba setiap hari dalam bulan puasa tu kita gerakkan dia untuk makan bersama kita. Gerakkan dia. Dia bangun ke tak bangun, kita gerakkan dia. So alhamdulillah lebih kurang umur dia menginjak 12 tahun tu, dia dengan sendirinya dia nak makan pagi, makan sahur tu bersama kita. So that is kata orang tu bonus untuk kita, untuk kami lah sebenarnya. Sangat bersyukur sebab apa yang diajarkan baru daripada umur 7 tahun tu, umur 12-13 baru dia boleh faham sahur pagi bersama keluarga, tahan lapar sampai ke maghrib berbuka. Okay. So alhamdulillah. Jadi bagi menggalakkan dia untuk mencapai benda tu sebenarnya perlukan satu rutin yang tetap. Okay. Satu rutin yang tetap. Kita tak boleh sangat fleksibel, sebab bila fleksibel nanti anak saya jadi pening. Dan satu lagi, anak saya jenis yang untuk dia master satu benda tu, untuk dia mahir satu perkara tu, mengambil masa yang agak lama. Jadi that's why kalau tuan-tuan perasan, saya cakap tadi 7 hingga 12 tahun untuk dia faham sahaja tentang apa tu puasa dan apa yang tak patut dibuat. Okay. Kemudian apabila dia dah start bersahur tu, join bersahur, dan pada masa tu lah baru kita start dia, ajar dia tentang niat berpuasa. So then dia akan ikut. So pada masa itulah dia berniat puasa dan sahur dan menahan lapar sampai ke berbuka puasa, waktu berbuka. Okay. Dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh, selain daripada makan dan minum, apa yang tak boleh dilakukan pada masa umur dia 12 tahun, 13 tahun, dia tak faham. Kadang-kadang dia cakap benda-benda yang dia copy daripada sekolah, benda-benda yang cakap tak elok kan. Kalau kita orang dewasa, kita boleh cakap menahan lapar, bukan saja menahan lapar, kita kena menahan
mata tengok benda yang tak elok, dengar perkara yang tak elok, bercakap benda yang tak elok kan. Jadi macam mana nak ajar anak ni? So seperti mana saya ajar anak saya tentang berkata apa yang tak elok, macam itulah saya teruskan di dalam bulan puasa. So menambahkan lagi emphasize dalam bulan puasa tak elok cakap ni, perkara-perkara tak elok, tengok benda-benda tak elok, tak boleh. So itulah. So untuk dia faham benda tu pun memakan masa. So bukan immediate, bukan sekali, sebab puasa cuma ada 30 hari je kan. Jadi kena experience 3-4 kali puasa baru dia boleh faham apa benda yang boleh buat dan apa benda yang tak boleh buat dalam bulan puasa. Okay. Okay. Itu berkaitan macam mana saya mengajar anak saya berpuasa. So saya dah cover niat. Kalau perasan niat tu datang ke diat, saya ajar dia ke diat bila dia dah master tentang waktu dan masa berpuasa tu. Dan tempoh hari berpuasa tu dia pun dalam tengah-tengah. Okay. Dan apa yang tak boleh, apa yang tak boleh tu pun kedian. Maksudnya dia dah faham, dia dah masa tu baru ajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. So tujuannya adalah kita tak nak dia terlalu banyak proses satu benda, kita ajar satu benda dan dia tak boleh nak master semua. So satu tekanan untuk dia. So jadi kita kena ikut dia punya pace. Kena faham yang tu. Okay. Setelah berpuasa, saya rasa tentang puasa itu saja yang dapat saya sharekan. Kemudian tentang solat tarawih. Okay. Macam mana saya ajar dia solat tarawih? Okay. Pendedahan kepada solat ni sebenarnya saya dah cuba buat daripada dia umur 7 tahun juga. Okay. In fact, masa bukan 7 tahun, in fact dalam 5-6 tahun, saya cuba bawa dia ke surau, kata orang tu, solat bersama dia. Tapi tidak berkesan, mungkin sebab pada masa tu saya pun tidak ada rujukan, saya pun tidak ada reference seperti mana yang sekarang saya boleh rujuk kepada rakan NGO kita Yayasan Fakih yang memang khusus mendidik anak-anak istimewa dalam ibadah. So saya tak ada sumber itu. Jadi saya cuma berusaha dari segi bacaan dan cuba jaya. Saya cuba sebaik mungkin untuk mengajar dia. Okay. So pada masa tu saya cuba bawa dia ke solat tarawih berjamaah di surau. So masa ni saya masih lagi kata orang tu masih lagi belum faham tentang autism dan macam mana nak mengendalikannya. Bayangkanlah surau, waktu tarawih minggu pertama tu ramai orang, bising, dan banyak orang bergerak sana kemari dalam surau. Keadaan yang crowded macam tu, yang bising macam tu kan, tidak anak autism kan susah nak kawal diri dia kan. Menjadi masalah pada saya. And then satu lagi, pada masa tu dia suka benda-benda yang teks-teks yang bergerak di monitor. Dan kebetulan di surau tu sebut ada teks yang bergerak, so dia nakkan benda tu. So saya cuma dapat pergi, tak silap saya, 3 atau 4 kali saja bawa dia. Selebihnya tak bawa dah, sebab tak boleh lah. Keadaan dia pada masa tu tak mengizinkan. Dan saya pun tak ada ilmu, jadi saya cuma cuba jaya dia buat yang terbaik. Okay. Tapi sebenarnya solat tarawih ni sebenarnya saya ajar dia selepas saya bertemu dengan rakan-rakan yang membina Yayasan Fakih ni, Tuan Haji Zaini, Dr. Ustaz Al-Kiari. So mereka ni lah yang bantu saya
dan anak saya untuk mengajar solat, untuk bersolat. Tanpa diorang ni saya rasa saya pun tak pasti macam mana anak saya sama ada boleh bersolat atau tidak. Okay? Jadi apabila didedahkan dengan solat di Yayasan Pakir, pada masa tu dia dah berumur lebih kurang 13 tahun. So kita dah start expose kepada langkah-langkah solat, step-step solat, dan dia dah faham sedikit sebanyak tentang solat. Dan kemudian untuk solat tarawih ni sebenarnya saya terus memberi pendedahan kepada dia tentang bila saya pergi keluar solat tarawih tu, saya bagi tahu saya pergi solat tarawih. Saya cuma bagi tahu je, tapi saya tak bawa sebab saya tak mampu nak handle dia di surau. Dan saya pada masa tu dia sangat mudah tantrum dan saya tak nak dia mengganggu jemaah. Saya ajar dia solat tarawih setelah saya mendapat ilmu dan mengajar macam mana nak ajar anak solat. Okay? Itu pun selepas bersama di Fakir lah. Okay? Dan saya keep kata orang tu teruskan praktikkan bersolat tarawih semampunya. Kemudian saya tak pasti apa yang mencetuskan minat dia untuk turut sama bersolat tarawih. Saya rasa apabila saya terus keluar ke surau untuk solat dan dia rasa dia nak ikut. Okay, tapi pada masa tu saya rasa saya masih belum boleh bawa dia ke surau atas sebab dia punya tantrum tu susah nak kawal lagi. Jadi apa yang saya buat adalah saya cuba bersolat dengan dia di rumah. Okay. So saya mulakan dengan solat di rumah. So sampai sekarang. Jadi dalam proses solat tu berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Yayasan Pakir, saya susun semulalah mengikut dia punya kondisi. Saya susun balik macam mana saya nak ajar dia solat tarawih. Untuk solat, saya perlu ajar dia untuk wuduk, untuk niat, pakaian dia macam mana, tertib solat, arah kiblat, cara solat, bacaan dan waktu solat. Okay. Untuk wuduk, kiblat, tata cara solat tu dia dah dapat semasa dia bersama dengan Yayasan Fakir. Okay. Alhamdulillah, saya terima kasih sangat, syukur sangat. Okay. Kemudian untuk spesifik untuk solat tarawih, saya mengajarkan dia niat, kiblat dan dia mengikut saya dan bacaan tu dia cuma duduk di sebelah sahaja. Duduk di sebelah. Jadi dia tak boleh duduk di belakang sebab dia tak faham konsep imam lagi pada masa tu. Jadi saya cuma ajar dia duduk diri di sebelah saja. Sama, dia ikut saja, dia tak baca tak apa. So banyak bergerak kepada praktikal. Sebab itu saya kata ibu bapa perlu jadi jurulatih. So kena tunjukkan benda tu dan baru dia boleh bersolat dengan betul. So sama juga dengan puasa, saya ajarkan dia berperingkat-peringkat apa yang dia boleh, apa yang dia boleh ikut, apa yang dia tak boleh lagi saya tak push. Saya tak push. So apa yang boleh adalah saya nak dia ikut saya bersolat, ikut takbir, ikut rukuk, ikut sujud, itu saja dulu. Kemudian barulah diikuti dengan benda-benda lain. So dia ikut kita baca Al-Fatihah, surah dan sebagainya setiap kali langkah tu. Okay. Jadi untuk solat tu saya rasa benda ni untuk spesifik solat tarawih ni sama juga seperti puasa, kita dah bagi tahu dia awal-awal sebelum bulan puasa
social story, kita bagi tahu dalam bulan puasa, selain daripada bulan puasa kita kena solat tarawih and so on. Dan dia banyak juga cekadak dia lah, dia nak sikit-sikit ke apa kan, tapi kita bagi galakan reward seperti biasa. Kalau dia solat kita akan bagi dia reward and so on, beri galakan. So alhamdulillah sampai sekarang dia dah boleh bersolat tarawih, dan dia sendiri yang akan remind kita selepas puasa Ramadan kena ada tarawih, kena ada tarawih tu. Alhamdulillah. Takut kita pula yang kata orang tu culas. Kadang-kadang kita keluar sana kemari kan, so rutin dia terganggu, so kena jaga yang tu. Okay. So itu saja saya rasa. Oh ya, tentang solat tarawih, sebelum ni kita ajar dia berdiri di sebelah saja, dan kemudian di dalam solat-solat solat wajib, solat fardu, kita ajar dia duduk di belakang sebagai makmum. Jadi dia masih ikut lagi. Jadi alhamdulillah dia ikut benda tu, dan sekarang tidak ada masalah lagi untuk dia menjadi makmum di belakang. Okay. Alhamdulillah. So benda tu bukan tempoh masa yang singkat. Sekarang ni berumur 19 tahun. Bayangkan saya ajar dia konsep puasa dan solat tu bermula daripada umur dia 7 tahun. 7 tahun, solat tu berumur lebih kurang 11-12 tahun, dan sekarang 19 tahun. So bukan satu tempoh yang pendek, tapi bukan bermakna tak boleh dilakukan. Okay? Ianya boleh dilakukan. So apa pun kondisi anak, ianya boleh dilakukan. Tak dapat dia ikut dengan sempurna step-step solat dalam puasa tu, sekurang-kurangnya kita kena ajar dia sedikit. Dia dapat sebahagian pun tak apa. Kita yang wajib untuk mengajar dia. Mungkin solatnya, ibadahnya diterima tak diterima tu bukan urusan kita, iaitu urusan Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah. Okay. So saya ulang balik strategi untuk puasa dan solat tadi. Strategi yang diguna pakai, yang pertama, mulakan dengan langkah yang paling mudah. Okay. Kemudian ulang langkah tersebut hingga anak mahir. Bila anak dah mahir, tambah langkah berikutnya. Okay. Satu persatu dari masa ke semasa, ikut pace anak. Ikut pace anak. Tengok kalau anak dah master dah, kita cuba selitkan. Elakkan kalau boleh buat langkah-langkah proses yang multiple dalam satu masa. Takut dia tak boleh nak follow dan kemudian dia give up. Okay, kemudian tengok anak, dia boleh ajar, kita boleh ajar dia melalui apa, kinetik ke, praktikal ke, ataupun gambar saja ke, ataupun video saja. So gunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan anak. So sangat penting. Dan ibu bapa, kalau anak lelaki, bapa kena jadi jurulatih. So kena jadi jurulatih, tunjukkan cara macam mana nak buat. Okay? Tunjukkan cara macam mana nak buat. Sangat penting. Okay? Dan reward, sediakan apa yang dia suka, berikan apa yang dia suka sebagai galakan. Dan punishment kalau boleh, elakkan kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, dan mungkin juga dia boleh digunakan, tapi cuba elakkan punishment lah, sebab tak berapa elok sebenarnya. Okay. Itu tentang strategi yang digunakan. Mengenai hukum dan tu, kita serah kepada yang pakar lah, yang bidangnya. Tapi saya rasa kalau kita boleh ajar anak akademik, berkuda ke, berenang ke, dan kenapa kita tak boleh, kenapa ibadah puasa, solat dan sebagainya kita tak boleh ajar. Okay? So sangat penting. So, kalau kita tak ajar, macam mana mereka nak tahu. So penting untuk kita mendedahkan pada mereka. Okay? Pendedahan itu penting. So mulakan dengan pendedahan. Okay.
Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk sesi ini. So saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan semoga anak-anak autism kita dapat menjalani ibadah puasa beserta solat tarawih dengan baik. Dan lagi-lagi dalam tempoh PKP ini, okay, semoga mereka dapat menempuh dengan baik. Ibu bapa juga saya harap teruskan usaha dan selalu positif ya. So buang perasaan-perasaan negatif, sebarkan aura-aura positif, aura-aura kasih sayang lebih daripada negatif. Okay. Alright. Okay, kalau tak ada apa, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.